Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kaifa halukum jami'an? Atamanna annakum bi khairin wa sihatin wa afiyatin insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama dengan saya insya-Allah bersama kami dalam podcast kita, iaitu podcast untuk video promosi video 825 frasa untuk dialek ya, berbual dalam dialek bahasa Arab Hijazi. Kita dah masuk bulan Mac, sepatutnya kita kembali kepada harga ringgit Malaysia RM55. Tetapi untuk memberi peluang, kita tambah lagi sebulan insya-Allah, sampailah kepada bulan satu hari bulan April tu insya-Allah, kita akan terus jual dalam harga promosi 20, lepas tu dia akan naiklah, naik kepada harga asal insya-Allah. Okey, jadi dapatkan segera harga ringgit Malaysia 20 saja. Okey, taib. Hari ini kita nak terus bincang berkenaan satu lagi topik. Ini dah masuk episod yang seterusnya. Kita dah masuk episod yang keempat. Jadi tuan-tuan yang belum, yang terlepas miss, yang lepas-lepas boleh tengok dalam playlist ada. Kita bagi link tu, playlist tu, kat situ lah letak dia. Hari ni kita nak bincang berkenaan dengan Fusha versus dialect. Sebelum ni kita dah bincang episod 1, kenapa belajar dialect Saudi Ijazi ni, ada nombor 2 tip belajar dialect Ijazi, ketiga berapa lama nak belajar dialect. InsyaAllah hari ni kita nak bincang berkenaan episod keempat, iaitu Fusha versus dialect. Ini satu topik yang menarik. Seringkali persoalan yang paling kita selalu diajukan ialah kenapa nak belajar Fusha. Minta maaf, kenapa nak belajar dialek? Fusha memang tak ada masalah lah, sebab memang dia ada bahasa Quran, bahasa hadis. Jadi orang umat Islam ni dia kena belajarlah semampu yang boleh untuk dia memahami. Tetapi sekarang ni kenapa nak belajar dialek? Itu satu. Kenapa kita nak belajar dialek Hijazi ni, kita dah bincang dah itu. Cumanya sekarang ni persoalan paling besar ialah nak belajar mana dulu? Nak belajar Fusha dulu ke nak belajar Ami dulu? Ada orang dia sebenarnya ikut seseorang punya kegemaran dia ataupun preferences dia sendirilah, apa yang sesuai untuk diri dia. Seperti mana kita telah jelaskan dalam episod-episod yang lepas, tidak ada metod yang paling kata itulah metod yang terbaik. Yang ada cuma cadangan-cadangan. Jangan terlampau terikat kepada metod. Tetapi yang paling besar ialah apabila kita nak belajar suatu perkara itu, kita kena lihat apa sebenarnya yang paling memberi kesan kepada kita. Contoh, kalau kita lihat satu perkara ialah apa minat kita. Itu. Dan insya-Allah kita akan jawab sebentar lagi. Dan persoalan paling besar juga sebenarnya, ada orang kata besar lah persoalannya. Kalau kita belajar Fusha ni, nak belajar Fusha dulu ke Ami dulu? Satu, bolehkah kita belajar serentak? Yang tu keduanya. Bolehkah kalau kita teringin rasa nak belajar serentak lah terus? Kan senang belajar serentak. Adakah perkara tersebut possible untuk kita lakukan? Sebenarnya kalau kita lihat, bagi saya lah secara personalnya, dia bukanlah isu sebenarnya sepatutnya menjadi halangan. Kalau kita belajar Fusha pun, kalau kita belajar Fusha fakat, kita tak belajar perkara-perkara yang lain, sebagai pelajar kita tetap akan buat silap. Contoh bahasa Malaysia sendiri, bahasa Melayu, kita tetap akan buat silap dalam bahasa kita sendiri pun. Walaupun kita dah lama dalam kita sendiri, macam misal kalau saya lahir sebagai orang Melayu sendiri pun, akan ada kesilapan yang saya buat. Saya kadang campur dengan dialek, campur dengan bahasa pasar ke dalam bahasa rasmi misalnya. Dia kadang-kadang bercampur-campur, macam merbah kadang-kadang. Tetapi itu perkara biasa. Kadang-kadang bila dah sampai tahap tinggi pun, kesilapan pasti akan berlaku. Cuma kadang-kadang sama ada kita, bila dah sampai peringkat tinggi tu, kelebihannya ialah kita tahu dah apa yang kita buat salah. Itu dia.
Itu dan itu bila sampai ke situ itu adalah progres yang baik lah. Dan tidak dinafikan, macam nak jawab soalan tadi, bolehkah kita belajar fusha dan ammi ni serentak? Dan kalau kita katakan bahawa masalah yang akan timbul, pastinya tidak dinafikan bahawa mungkin kemungkinan besar dialek dan fusha tu akan bercampur. Itu satu. Tapi macam kita kata tadi, apabila kita telah sampai ke satu tahap, yang menariknya kita dapat mengesan kesalahan tersebut. Dan itu bagi seperti mana kita kata tadi, ialah satu progres yang sangat baik, sangat baik. Sebab dalam belajar begitu, terutama language, dalam bahasa ni, kita kena tahu kalau kita bercakap, adakah bila kita bercakap tu kita boleh sampai tak apa yang kita nak sampaikan? Atau kita faham tak apa orang tu cakap? Kalau misal kalau berbual ni biasanya dialek. Kita duduk dalam dekat Saudi, orang Saudi faham tak apa kita cakap? Kita duduk di Mesir, orang Mesir faham tak? Kita duduk di Palestin, orang Palestin faham tak? Kita duduk di Jordan, orang Jordan faham tak? Kita boleh faham tak apa yang mereka sampai, ataupun kita boleh sampai tak apa yang kita nak sampaikan, dia boleh faham tak? Dan kalau kita nak membaca misal, tentu bila kita baca banyakkannya fusha lah. Kita boleh faham tak apa yang kita baca? Kita boleh hadam tak apa yang kita baca? Itu sebenarnya soalan yang paling patut kita bagi perhatian. Bukan kita nak bagi perhatian fusha versus ammi. Bahasa pasar, bahasa rasmi atau bahasa fusha ni, bahasa klasik ni dengan lawan kepada bahasa pasar. Itu sebenarnya bukan yang paling utama. Itu sebenarnya bukan yang patut paling diberi perhatian. Tetapi yang paling diberi perhatian ialah boleh tak kita differentiate, kita mengesan kesalahan-kesalahan kita buat. Bila kita kesan, oh ini bahasa pasar, oh ini bahasa rasmi. Misal, ini fusha, ini ammi. Tahap situ dulu. Sebab kalau kita katakan bahawa adakah fusha atau ammi, kalau kita lihat bahawa saling berkait. Kita akan lihat ada perkataan-perkataan ammi dalam fusha juga. Ada perkataan dalam ammi kita lihat, oh memang ada fusha, mungkin kadang-kadang cara sebutnya berbeza. Itu saja. Cuma yang penting ialah bahasa Arab tu nak kuasai apa, kita kena tahulah bagaimana nak guna domer dia, bagaimana kata kerja itu berbeza, huwa ke humma ke begitu, macam mana kita nak guna kata kerja dia. Jadi itu sebenarnya patut diberi perhatian. Jadi misal bila kita bercakap, kita sedar ada kesilapan yang kita buat. Kita tahu bahawa lokal tak cakap macam tu. Mengenai pengalaman, kita tahu lokal tak cakap macam ni. Orang tempatan, native speaker tak cakap macam ni. Jadi masa depan kita akan ubah lah. Dan jadi maksudnya kita berinteraksi dengan reaksi yang kita dapat daripada native speaker, daripada penutur jati, daripada lokal, daripada orang tempatan. Jadi itu sudah perkara progres yang sangat baik. Misal bila kita baca, bila kita tulis, kita tahu, oh ni pattern menulis. Menulis kena macam ni. Membaca kena macam ni. Baru kita faham. Bila kita tengok berita, oh berita macam ni cara pattern dia bercakap. Jadi kita identify yang itu, dan tentu saja dan lama kelamaan kita tak kisah dah sama ada fusha ke ammi ke. Kita tidak terlalu fokus kepada teknik-teknik, tetapi kita fokus ialah apa yang kita minat. Bila kita kata mana nak belajar dulu, kita kena lihat kepada persoalannya ialah apa yang available kat depan kita ketika itu. Misal, kita kata, okay, saya nak belajar fusha ke, kita nak belajar ammi dulu ke? Kita kata, oh sebab banyakkan di Malaysia, misalnya di sekolah pun kita belajar fusha dulu, jadi kita concentrate lah pada fusha dulu. Kita pun mulalah bercakap dalam fusha dengan kawan-kawan kita, dengan guru kita dan sebagainya. Kita join lah Telegram, ada yang macam yang bagi kita berbual dan sebagainya. Kita berlatih menulis dan sebagainya. Kita berlatih membaca Al-Quran pun dalam fusha. Dan apabila kita sampai satu tahap, kita mungkin pergi ke Jordan, kita belajar kat sana, atau kita pergi makan angin ke, kita pergi menunaikan umrah di Mekah ke, misal kita pergi ziarah di Madinah ke. Jadi kita mula bercakap dengan lokal, kita gunakan bahasa mereka. Dia persoalan sama yang apa yang available kepada kita ketika itu, maka grab apa yang dapat. Dan kedua, tentu saja nak pilih fusha dulu ke ambil dulu ke, kita lihat kepada minat kita dan keperluan kita ketika itu. Dan kalau kita boleh campur serentak pun silakan, tak ada masalah. Sebab kita sendiri pun kita lihat, kalau macam misal orang Kelantan, misal orang utara, misal Penang, orang Kedah, orang Perlis,
Mereka cakap dialek, tapi bila cakap dengan orang KL ke, orang luar kawasan ke, misalnya dia boleh je cakap KL. Dia boleh cakap orang Kuala Lumpur. Atau bila dia berucap dalam majlis rahmi, dia boleh je cakap Melayu baku. Tidak menjadi masalah untuk mereka yang dah biasa, yang membiasakan diri untuk bercakap dalam banyak bahasa. Tunjuk kawan-kawan kita yang orang yang berbangsa India, misal berbahasa Cina misalnya. Mereka bertutur dengan bahasa ibunda mereka. Boleh saja mereka belajar bahasa Inggeris. Mereka boleh saja belajar bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Tidak menjadi masalah kepada mereka. Yang menjadi masalah ialah yang paling besar ialah kita telah bincang pun sebelum ini, ialah konsistensi. Konsistensi, istiqamah. Kita boleh tak bagi sedikit masa kita sama ada Fusha ke Ammi. Jangan duk fikir, Fusha ke Ammi ke. Yang penting ada bahasa Arab dalam satu hari tu. Mesti ada bahasa Arab satu hari. Itu sebenarnya yang menjadi persoalan yang paling utama. Bukan soal Fusha atau Ammi, tetapi soalnya adalah bagaimana kita konsisten dalam apa yang kita belajar. Itu sebenarnya yang perlu kita ambil perhatian dah, insya-Allah. Nanti insya-Allah dalam pertemuan berikut kita nak bincang. Betul ke bahasa Ammi ni orang kata jangan belajar, nanti merosakkan bahasa Fusha. Kita kata ada orang pencerita Fusha, bahasa Arab Fusha ni kata nanti dia merosakkan. Adakah benar dakwaan itu? Insya-Allah kita akan bincang nanti. Saya rasa cukup ringkas-ringkas saja. Dan sebelum kita berpisah, seperti mana yang kita janjikan, kita akan kongsilah apa yang ada dalam video tu. Maksudnya 20 ni pertemuan kita kongsikan frasa-frasa yang berbeza dalam dialek dan lajah Hijazi, Arabi Saudi yang digunakan di Mekah, Madinah dan juga di Jeddah. Macam saya sampai masa menunaikan umrah tu, sampai ke Jeddah tu dah start cakap dah. Orang dengar orang cakap bahasa Arab dah. Isan. Dia cakap apa? Kida. Kan saya ada cerita dalam podcast sama. Saya tak reti nak guna pipe air tu. Orang kata perak lah sikit. Tak reti macam nak buka. Dia tekan, dia tunjuk kat saya cara dia. Kemudian dia kata, Shuf kida. Jadi dia kata, tengok macam ini. Ungzur hakaza. Misalnya kalau dalam bahasa Fusha. Jadi tidak ada menjadi masalah. Orang kata knowledge is power. Selagi boleh belajarlah sebanyak mana. Macam saya pun, saya bukanlah fasih sangat. Tapi saya tahu kalau saya berkongsi dengan orang lain lebih dapat. Mudah-mudahan ada pahala untuk saya juga. Daripada apa manfaat yang kita kongsikan dengan orang lain. Cuma kita jual dengan harga RM20 tu untuk kos-kos kita. Supaya kita lebih semangat, insya-Allah, untuk buat lebih-lebih lah lagi pada masa yang akan datang. Dan saya juga dalam kesempatan ini nak jemput sahabat-sahabat semua. Nanti saya akan letak dalam link, insya-Allah, dalam caption nanti. Insya-Allah nanti kita akan buat bengkel lah melalui Google Meet. Insya-Allah. Insya-Allah kita akan buat melalui Google Meet. Kita akan buat bengkel frasa-frasa. Frasa-frasa dalam bahasa Arab Hijazi lah. Dan keistimewaan siapa yang join, dia boleh beli video ni. Kalau dia tak beli lagi, nanti naik harga, dia akan boleh beli dengan harga RM Malaysia 20 sahajalah. Sekarang memang harga 20. Nanti dia akan naik. Bulan Mei confirm dah naik dah, insya-Allah. Jadi insya-Allah 19 Mei 2024 nanti, lepas Syawal nanti, kita nak adakan bengkel frasa-frasa dialek asas bahasa Arab Hijazi yang digunakan di Mekah, Madinah, Jeddah. Kita akan buat bengkel tu, ukuran dia RM Malaysia 50 saja. Dalam Google Meet jam 9 pagi hingga 4 petang. Nanti kita akan rehatlah sekejap 1 hingga 2 petang untuk solat, untuk makan. Dan juga insya-Allah dia ada rakaman. Dia akan ada rakaman. Dan rakaman tu juga bagi tak dapat join, kita akan jual juga dalam harga yang sama juga, iaitu RM Malaysia 50 sahaja, insya-Allah. Okey, tanpa melengahkan masa, kita dah nampak saya rasa. Okay, kita try saja. Saya takut saya tak share lagi. Okey, sini kita akan nak, macam mana kita nak cakap don't worry about me, ataupun abaikan saja. Just leave me. Leave me. Biarkan je saya. Tinggalkan je saya. Abaikan saya. Kaifa anaku hadza fi lajah Hijazi? Kita boleh kata ma'alik minni. Ma'alik minni. Ma'alik minni. Ma makna jangan, alik atas, tidak atas kamu, minni dari saya atau tentang saya.
Memang nak cakap, janganlah ma kita boleh kata bah, janganlah alaik ni kamu risau atas kamu ni minni tentang saya. Di mana jangan risau tentang saya, abaikan saja saya. Ma alaik minni. Ma alaik minni. Jadi senang saja sahlun jiddan insya-Allah. Okey, itu saja dan pesan saya ini bukan untuk topik kita nak buat kesimpulan topik hari ini bukan soal fusha, bukan soal dialek pasar, tetapi yang soal diri kita sendiri, apa yang kita minat, apa yang kita belajar. Kalau kita minat suatu benda tu, buat habis-habisan sampailah kita mampu untuk capai apa yang kita nak. Tentu saja biiznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib, alhamdulillah ya fi bihadzal yam. Insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Asyufukum ala khair insya-Allah.